Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama lagi dalam siri Usul Fiqh. InsyaAllah pada kali ini kita akan lihat pada tajuk Al-Mani'. Al-Mani' seperti mana yang kita ketahui, penghalang pada bahasa yang bermaksud penghalang ialah salah satu daripada Al-Ahkam Al-Wada'iyah. Okay, sama-sama kita lihat kepada nas kitab Al-Wajiz ya. Al-Mani' huwa ma rattaba syari'u ala wujudihi adama wujudil hukm. Mani' itu, penghalang itu suatu yang ditentukan oleh syarak atas adanya mani' tersebut tak ada hukum. Mana bila ada mani' itu menyebabkan tak ada hukum. Aw adamas sabab, ataupun tiada sebab. Bila ada mani' sebab tu tak ada. Maksud adam tu ialah butlanih, batalnya sebab tersebut. Wa huwa naw'an, iaitu dua jenis, mani' lil hukmi wa mani'un lis sabab. Mani' penghalang kepada hukum ataupun penghalang kepada sebab. Yang pertama, mani'ul hukm, wa huwa ma yatarattabu ala wujudihi adam wujudil hukmi birragmi min wujudi sababihi al-mustawfi li syurutih. Okey, pertama ialah mani' bagi hukum, penghalang kepada hukum, iaitu apa yang terhasil atas adanya mani' tersebut. Kesan adanya mani' adamun hukmi, takkan ada hukum. Walaupun birragmi, walaupun ada sebab-sebab yang telah mencukupkan bagi syaratnya. Ada perkara syarat cukup, sebab cukup, sepatutnya ada hukum. Tiba-tiba ada mani', maka mani' itu menyebabkan hukum tadi tak ada. Innama kana al-mani'u hailan duna wujudil hukmi. Sesungguhnya mani' itu menjadi penghalang kepada adanya hukum, li'anna fihi ma'nan la yattafiqu wa hikmatal hukmi. Jadi sesungguhnya dia menjadi halang tu kerana apa? Sekarang ni nak bincangkan kenapa walaupun syarat ada, sebab ada, kenapa mani' bila ada hukum jadi batal? Kerana pada mani' tersebut ada makna, ada satu nilai, sesuatu sifat yang tidak sesuai bersama, tidak sesuai dengan hikmat hukum tersebut. La yastafiqu wa hikmatal hukmi. Wawul ma'iyah itu wa hikmatal hukmi. Ay la yuhaqqiqul gharad al-maqsuda min al-hukmi. Dia tidak mentahqiq, dia tidak dapat merealisasikan tujuan yang dikehendaki daripada hukum. Contoh, dia bagi contoh kal ubuwah, kebapaan, sifat bapa lah. Al-mani'ati minal qisas, kebapaan, sifat bapa itu dia menghalang pada kisah. Okey. Jadi fal abu la yuqtalu qisasan. Bapa itu tidak boleh dibunuh secara qisas. Idza qatala ibnahu, jika dia bunuh anak dia amdan wa adwanan, walaupun dengan sengaja, dengan ada dan dengan niat, dia tidak dikenakan qisas. Asal hukum apabila seorang tu bunuh dengan amd, bunuh dengan sengaja, dia kena qisas lah. Tapi kalau ayah bunuh anak, ayah ni tidak dikisah. Jadi sifat ayah itu menjadi penghalang daripada hukum qisas. Wa in kanat diyatu talzamahu. Ini dia kata walaupun tak kena qisas, tapi di sana kena diat lah. Yang nak bincang ni qisas. Kerana apa? Kerana li'anna hikmatal qisasi, kerana hikmat qisas itu al-rada'u wal zajru, nak beri peringatan, nak menakutkan. Jadi nak menghalang dan menakutkan supaya bila orang tidak senang bunuh orang lain, bila kisah ni jadi nyawa itu jadi mahal. Bila seorang itu bunuh seseorang, dia akan dikisah balik. Jadi itu sebagai penghalang kisah ini. Wa ma fil ubuwati min hananin wa 'athfin wa syafaqatin 'ala ibni yakfi li zajrihi wa rad'ihi. Apa yang ada pada sifat kebapaan itu daripada kasih sayang, 'athfin kasih, syafaqah kasihan belas atas anaknya, itu cukup untuk menghalangnya dan menegahnya daripada pembunuhan. Okey, jadi di sini maksud di sini cuba kita kembali balik pada penerangan falsafah. Mani' yang hail ini apabila kisah, asal hukum kisah wajib apabila seorang tu bunuh
dengan sengaja. Tiba-tiba dalam kes pembunuhan ayah bunuh anak, ada manik yang menghalang daripada kewajipan qisas. Apa dia? Sifat kebapaan tu, bapak tu sendiri. Sebab apa? Sebab tak sesuai lah dengan hikmat kisah itu. Bapak biasanya bersifat dengan kasih sayang, kasihan belas, sayang kepada anak. Wa ijabul qisasi 'ala al-abi la yuhaqqiqu hikmatal qisas. Maka mewajibkan qisas atas ayah itu tidak mentahqiqkan, tidak menghasilkan hikmat qisas. Wal gharada minhu, dan tidak menghasilkan tujuan daripada qisas, iaitu al-zajru war rad'u, penghalang dan juga nak tujuan untuk menegah, menakutkan. Fal abu la yaqdimu ala qatl ibnihi. Seorang ayah itu dia tidak akan rela nak bunuh anak dia. Amdan wa adwana, dengan sengaja dan dengan suka rela. Illa fi ahwalin syadzatin, kecuali pada ketika yang jarang-jarang dan terpencil. La tastad'i taqrir al-qisas minhu, yang tidak menuntut supaya dikenakan kisah daripadanya. Bal tastad'i istisna'ah, bahkan dia menuntut pengecualian dalam masalah ayah bunuh anak sepatut dikecualikan. Sebab benda itu jarang, mustahil ataupun payahlah nak mencari ayah bunuh anak tu, kecuali ada sebab-sebabnya. Kama annal aba sababun, itu satu hujah yang pertama. Sebab yang kedua, yang sebab ini lagi kuatlah dari segi apa kaitan manik ini menghalang bagi hukum. Yang kedua, annal aba sababu hayati libni, ayah itu sebab bagi hidupnya anak. Anak itu lahir kerana ada ayah. Fala yakunu libnu sababan, fala yakunu libnu sababa i'damil abi, maka ketika itu tak sepatutnya anak itu menjadi sebab ayah itu dibunuh. Jadi contoh dari sini, ayah itu yang sebab lahirnya anak. Tiba-tiba bila ayah bunuh anak, anak itu jadi sebab pula ayah itu terbunuh. Jadi tidak ada kelogikan atau falsafah yang hikmah di sini. Maka kan itu sifat ubuwah itu menjadi penghalang kepada hukum. Yang kedua ialah mani'us sabab, penghalang bagi sebab. Wa huwa alladhi yu'athiru fi sabab, iaitu yang memberi kesan pada sebab. Bihaitsu yubtilu amalah, sekira-kira dia membatalkan amalannya. Wa yahulu duna iqtidaihi bil musabbab, dan dia menghalang daripada menuntutnya kepada sebab. Jadi manik sebab ni apa? Dia ni menghalang sebab itu berlaku, sebab itu terjadi. Maka dia juga menghalang, bila sebab terhalang maka dia terhalang bagi musabbabnya, perkara yang disebabkan itu. Nanti kita akan jelaskan dalam contoh ini. Lianna fil mani' ma'nan yu'aridu hikmatas sabab, kerana pada mani' itu ada satu sifat yang menentang atau menghalang daripada hikmat sebab itu sendiri. Misaluhu, contohnya, misaluhu ad-dain al-munqisu lin-nisabi fi babi zakah, hutang yang mengurangkan nisab pada masalah zakat. Fan-nisab, jadi masalah di masalah zakat. Zakat, apa sebab wajib zakat? Cukup nisab. Nisab tu sebab pada wajib zakat. Fan-nisabu sababun liwujubi zakah, lianna milkiyatan nisabi madhinnatul ghina, kerana pemilikan nisab itu ialah satu asas kepada kekayaan, atau dia itu seorang itu dibilang sebagai kaya. Wal al-ghani qadirun ala aunil muhtajin, orang kaya dia mampulah nak tolong orang yang berhajat. Maka dan kekayaan itu diukur dengan caranya yang nisab. Walakin ad-daina yu'aridu hadzal ma'na, tetapi hutang itu dia menentang makna ini, dia tak kena dengan makna ini. Hadzal ma'na al-malhuz fi sabab zakah, makna yang diperhatikan daripada sebab zakat tersebut. Wa huwa al-ghina, iaitu kekayaan. Hutang itu menyebabkan kekayaan itu tidak dikira kaya orang yang berhutang. Wa yuhdimuhu, bahkan dia memusnahkan sebab zakat tadi, iaitu pemilikan nisab itu. Li'anna ma yuqabilu ad-daina
mimma limalikin nisab, kerana apa yang sebanding dengan hutang daripada harta pemilik nisab, laisa milkahu alal haqiqah, bukan miliknya. Jadi apa yang orang tu kaya, contoh orang tu kaya, dia cukup nisab lah, nisab dia cukup, sepatutnya kena zakat. Tiba-tiba dalam harta banyak-banyak dia, harta dia tu ada hutang. Hutang yang ada pada pemilikan malikin nisab ni bukan milik dia pada hakikat. Dia berhutang dengan orang. Fala takunu mulkiyatan nisab, fala takunu mulkiyatun nisabi madhinnatan lil-ghina. Maka ketika itu pemilikan nisab itu tak jadi sumber atau asas kepada kekayaan. Fala yakunu fin nisabi ma'na alladhi min ajlihi sara sababan lizakah. Maka tidak adalah pada nisab ketika itu makna, sifat yang kerananya menjadi sebab bagi wajib zakat. Jadi ketika itu orang itu kaya, dia ada nisab, tapi dia ada hutang, maka tak ada sebab asal zakat, iaitu pemilikan nisab itu tidak ada kerelevanan, tidak ada hikmatnya. Kenapa? Sebab nisabnya itu bukan harta dia, harta hutang dia kepada orang lain. Wabittali la yakunu sababan muqdiyan ila musabbabihi, dan itu dia tidak menjadi sebab yang membawa kepada musabab, iaitu wajib zakat. Jadi ketika itu pemilikan nisab, walaupun dia memiliki nisab, tapi hartanya itu harta hutang, dia belum nasaikan lagi, maka sebab pemilikan itu tidak membawa kepada kewajipan zakat. Jadi contoh seterusnya yang diberi oleh pengarang kita ialah ikhtilafud din awid dar, berlainan agama atau berlainan negara Islam dan negara harbi lah. Jadi contoh yang paling dekat kita ambil masalah ikhtilafud ad-din lah, berlainan agama. Okey. Seperti yang kita tahu, qarabah itu menjadi sebab kepada perwarisan harta. Maniknya apa? Berlainan agama itu ialah manik kepada qarabah yang menjadi sebab kepada pemilikan harta pusaka. Contoh, A ni anak kepada B, A anak kepada B, dua-duanya Islam. Tiba-tiba bila mati, A anak ni keluar, sebelum ayah dia mati, anak dia ni keluar pada Islam, anak dia murtad wal'iyazubillah, maka sepatutnya dia sebagai anak berhak mendapat harta pusaka ayah dia, tapi kerana ada di sana manik, iaitu lain agama itu menjadi manik kepada sebab qarabah tu tak, maka qarabah itu seakan-akan tidak diambil kira, maka dia tak dapat berhak satu pun daripada harta pusaka ayahnya. Okey. Jadi dalam perenggan ini pengarang ingin menceritakan bahawa manik itu dari segi dia itu sebagai manik hanyalah tujuan syarak nak beritahu kepada kita bahawa bila ada manik, terangkat hukum atau angkat sebab yang membawa kepada hukum tersebut. Maka dia tidak ada di sana hukum taklif yang melibatkan manik itu sendiri. Cuma dia dari segi di bawah ini pengarang menceritakan, walaupun begitu, walakin la yajuzu lil mukallafi an yataqassada ijad al mani'i taharrubi min al ahkam syar'iyyah. Tak boleh bagi mukallaf sengaja mengadakan manik tujuan untuk lari daripada hukum syarak. Okey. Wa hadza min babil hiyal. Ini daripada bab hilah ni. Wal hiyalu la tahillu fi syar'il Islam wa ya'samu sahibuha. Hilah ini tidak halal bagi syariat Islam dan berdosa orang yang buat hilah ini. Hilah pada secara umum lah, secara terperincinya ada hilah-hilah yang dibenarkan, ada yang tak dibenarkan. Jadi pada secara umum tujuan hilah untuk lari pada hukum syarak itu berdosa dan tidak dibenarkan. Kalladhi yahibu ba'dha malihi li zawjatihi tanqisan li nisabiz zakah qabla mururil haul. Seperti orang dia beri hadiah sebahagian hartanya kepada isteri supaya kurang nisab zakat sebelum datang haul. Thumma yastariddahu ba'da al-hululi min zawjatihi haraban min az-zakah. Kemudian dia minta balik
dia akan minta balik duit itu selepas berlalunya masa itu daripada isterinya. Kerana apa dia buat itu? Kerana lari pada zakat. Jadi ini dikira sebagai halah. Dia nak lari pada zakat, akhir tahun dia bagi kat isteri dia. Bila orang nak zakat datang, dia kata tak cukup nisab. Lepas pada itu dia ambil semula. Ini dikira sebagai haram dan berdosa. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.